menunaikan. Salam Malaysia Baru, Buletin 9 Malam UTTV edisi kedua 3 April 2012. Hari ini penggunaan seluruh media bercetak dan elektronik yang memaparkan kononnya Perdana Menteri Najib Razak sudah menunaikan janji hari ini disanggah oleh anak muda di sekitar Kota Baru. Muhammad Hazwan mengatakan janji yang kononnya dikotakan Perdana Menteri itu bukan permasalahan utama anak muda. Jika benar Najib seorang yang ikhlas menunaikan janji untuk anak muda, pertama sekali Najib, Datuk Seri Najib, dia perlu memikirkan antara benda yang menjadi keutamaan pada anak muda ialah soal perumahan. Sebagai contoh unjuran untuk sehingga 2009 sahaja, unjuran perumahan di Malaysia ialah sebanyak 7,77,500 unit untuk Malaysia. Ianya melibatkan anak muda nak mendiami rumah. Jadi fokusnya di sini, keperluan anak muda yang sebenar ialah soal perumahan. Tapi Najib ada bagi tentang menawarkan skim rumah pertamaku. Kalau skim rumah pertamaku, pertama sekali kita lihat keistimewaan itu banyak kepada orang yang bekerja dalam kerajaan. Bagaimana orang yang bekerja kontrak, orang yang kerja kampung, bagaimana mekanisme untuk mereka boleh mendiami rumah sendiri. Sebab kalau ikut ratusannya tak berapa sangat orang yang dapat benda tu. Muhammad Hazwan juga mengatakan janji-janji Perdana Menteri hanya perkara sedikit duit yang diberikan seumur hidup. Ianya tidak menepati keperluan rakyat yang sebenar. Tapi diberikan keperluan hanya voucher RM200 sekali semua hidup. RM500 sekali semua hidup. Saya kira walaupun ia menunaikan janji, tapi ia menunaikan janji tidak menepati apa keperluan anak muda. Sementara itu, seorang lagi pekerja yang ditemui di Kota Baru, Safwan, menjelaskan janji itu Perdana Menteri sendiri yang buat. Tetapi bukan apa yang rakyat mahukan. Apa yang rakyat mahukan ialah pembetulan kepada sistem. Dari segi dakwaan tu, saya rasa perlu perbetulkan lagi lah. Oleh kerana banyak lagi ruang yang perlu diperbaiki oleh kerajaan, terutamanya dari sistem kehakiman, pilihan raya yang bebas dan juga pelbagai isu-isu yang ditimbulkan, terutamanya pembahagian harta dan juga kekayaan negara kepada rakyat secara lebih adil. Safwan juga tidak yakin dengan dakwaan statistik yang mengatakan kononnya indeks jenayah yang telah berjaya dikurangkan. Apa yang diperlihatkan keadaan sebaliknya berlaku. Seolah-olah agensi penguatkuasaan terlalu sibuk menjaga orang-orang politik yang tertentu. Kalau kita tengok sekarang ini, keadaan jenayah agak meningkat dan juga membimbangkan kita, dari segi keselamatan rumah dan juga penduduk. Yang baru-baru ini kita dikejutkan dengan penculikan. Ya, keadaan kejadian penculikan dan juga artis dan sebagainya yang dikira mencari jadi ke belakang ini agak menakutkan kita, terutamanya rakyat Malaysia di negara kita. Seorang wanita muda, Aina, ketika ditemui mengatakan dia bersetuju Perdana Menteri telah menunaikan janji, tetapi janji yang dibuat tidak menepati kehendak anak muda. Menurut Aina lagi,
anak muda sekarang berhadapan dengan masalah pengangkutan awam? Saya kira janji itu sendiri pun masih lompang. Yang sepatutnya bukan janji yang ditaburkan. Okey, janji fine lah kalau nak kata dia dah tunaikan secara zahir, dia betul. Tapi dia belum tunaikan janji menjadi pemimpin yang baik. Pada saya, menjadi pemimpin baik, pertama saya tengok apa yang saya alami lah. Dan saya rasa semua anak muda pun alami. Pertama, dari sudut sistem pengangkutan jalan. Kenapa kita seolah setiap hari terpaksa pakai kereta nak pergi jabat, terpaksa pakai kereta untuk ke stesen bas terdekat. Sedangkan kalau kita tengok negara-negara maju, kalau negara maju 70 km dari bandar utama, dia punya sistem pengangkutan dia, bas dia boleh sampai dalam, maknanya capaian perkhidmatan awam dia tu dalam 70 km daripada bandar utama. Tapi Malaysia, kalau paling kurang nak pergi stesen bas terdekat pun, saya terpaksa paling kurang ada basikal, motor untuk ke stesen bas terdekat, untuk ke LRT terdekat, untuk ke stesen taksi dan sebagainya. Aina juga mencabar Perdana Menteri membuat janji menghapuskan dasar automotif negara dan menunaikannya. Masalah rakyat berkenaan dengan kualiti pengangkutan awam diburukkan lagi dengan dasar automotif negara yang ada sekarang. Kereta pula yang sangat mahal. Syarikat-syarikat Proton dan Pro 2 sentiasa dilindungi kerana untuk fight berbanding kereta-kereta yang lain. Aina juga menambah Perdana Menteri Najib Razak gagal menjadi seorang pemimpin yang baik. Sekadar berikan janji RM500 jika beliau mengharapkan perubahan undi, ianya sangat kotor. Harga pengundi bukan semurah itu, kata Aina. Janji untuk menjadi pemimpin dan bertadbir yang baik gagal. Soal janji dia nak bagi tabur duit RM500 melalui BRIM itu sangat kotor lah, sebab dia nak ingat kita harga satu undi adalah RM500. Itu tak patut lah. Walau bagaimanapun, seorang tua yang ditemui di Kota Baru bersetuju dengan Najib. Kita saksikan visual ini. Datuk Najib malam projek kecil malam. Datuk Najib yang malam. Dia orang baik ke tak? Datuk Najib yang kecil dari TV malam projek. Dia ada bagi gapo dekat pakcik? Tak ada bagi gapo? Dia royak ada Kelantan malam, dia royak malam. Lepas tu Dia royak gapo? dia royak macam-macam lah. Jadi pakcik setuju ke tak dengan Najib? Setuju lah. Setuju? Dia tak ada bagi gapo-gapo pun? Kita wisalah dia malam. Ya ke? Biar dia.